Betul ke? Betul. Oh, okey okey okey. Baiklah, kita start dahulu kita punya kelas hari ini. Kita teruskan saja. Kita akan saya nak fokus kepada konsep soalan sebenar dalam SPM. Dan bila saya ada belik-belik soalan sebenar, so kita soalan yang pertama ni dan soalan yang kedua, pertama, kedua dan ketiga ni merupakan antara contoh soalan format SPM yang sebenar. Dan kalau saya tak salah tahun lepas ke 2 tahun lepas, soalan nombor satu ni dia keluar. Okey. Ha. Assalamualaikum Taufik. Selamat tengah hari. Semoga sihat-sihat. Okey. Kita akan start terus. Kalau kamu boleh tengok dalam buku ke muka surat 98. Jadi kita akan start terus kepada soalan pertama ni. Okey, soalan pertama dia cerita berkenaan soalan dia, arahan dia berbunyi خاطب العبارات العبارات الآتية إلى جمع المؤنث السالم مع التغيير ما يلزم مع التغيير ما يلزم. Okey, saya lupa share, sorry. Baiklah. hmm, Okey. Ini adalah soalan pertama, khatib al-ibarat al-atiyah. Maksudnya dia minta kamu, soalan begini senang cerita, dia minta kamu tukarkan laras bahasa yang diberikan dalam soalan, laras domir laras domir yang terdapat dalam soalan, tukar kepada bentuk baharu yang dia berikan kepada kamu. So sekarang dia minta kita tukar apa tahu? Tukar apa-apa yang berkaitan dengan kata kerja, apa-apa yang berkaitan dengan domir, tukarkan domir tersebut kepada jam'il inath. Jam'il inath ini membawa maksud kita tukarkan kepada apa-apa yang berkaitan dengan muannath. Okey. Dan satu lagi kita tukarkan dia kepada dalam bentuk jamak. Okey, dalam bentuk jamak. Jelas ke tu arahan dia? Saya harap jelas Okey. Kita akan tengok satu contoh. Contoh yang pertama, kalau kamu perhatikan, contoh pertama ini dia kita baca macam ni. Ikhtalit. Ikhtalit الاختلاط الشرعي في معاشرتك. Ikhtalit. Kalau kamu perhatikan, ikhtalit ini adalah kata kerja amar. Okey? Adalah kata perintah. Bergaullah. Okey? Bergaullah. Okey? Daripada kata kerja ikhtalata. Ikhtalata. Okey, dalam wazan ifta'ala. Okey? Ifta'ala. Daripada kata kerja 3 huruf iaitu apa dia? Kha, lam dan ta. Maksudnya huruf tambahan dia adalah alif ataupun hamzatul wasal dan ta. Okey? Kemudian kata kerja ini mengandungi domir, betul tak? Sebab kita kata dia adalah kata kerja. Kata kerja perintah. Okey, saya nak tanya kamu, apakah agak-agak domir yang terkandung dalam fi'il amar di sini? Ikhtalir. Apa domir dia agak-agak? Cuba teka. Rasa-rasa apa domir yang terkandung dalam ikhtalir? Apa domir dia? Kalau kita tengok tasrif fi'il amar, kan dia tujukan kepada 6 kan? 6 domir. So, ikhtalir dia merujuk kepada domir apa agak-agak? Siapa boleh teka? Adib, ahlan wa sahlan, selamat tengah hari. Rasa-rasa dia tu berkenaan domir apa? Dalam ikhtalib, apa domir yang terkandung? Kan kita kalau kalau tasrif fi'lil fi'lil amr,
Dia kan start daripada anta, antuma, an, antum. Kemudian anti, antuma, antunna. Jadi antara 6 ni yang mana satu dhamir yang terkandung dalam ikhtalif? Cuba teka yang mana satu? Ada yang nak teka? Hadib ke, Taufik, Anis? Jadi dhamir yang terkandung dalam ikhtalit adalah anta. Anta. Anta ni kan untuk muzakkar, betul tak? Muzakkar dan mufrad. Dia untuk seorang, betul tak? Jadi kita teruskan kepada ayat ini. Ikhtalit, bergaullah. Bergaullah macam mana? Ikhtilat syar'iyyah, secara ataupun bergaullah mengikut pergaulan yang dibenarkan oleh syarak. Bergaullah dengan pergaulan yang sahih, pergaulan yang betul, yang tak melanggar batas syariat. Fi muasyaratika, fi muasyaratika, dalam kamu punya pergaulan. Dalam pergaulan kamu. Kalau kamu perhatikan di sini, ada satu lagi perkara yang perlu kita perhatikan, iaitu dhamir yang melekat di belakang muasyaratika, iaitu dhamir kaf. Kaf itu, kenapa kaf? Sebab sekarang kita tengah memberi arahan kepada seorang lelaki. Macam mana kita tahu? Sebab dhamir kaf. Kalau perempuan, ki. Betul tak? Lagi satu kata kerja di hadapan ini. Kata kerja di hadapan ini, dia kata apa? Ikhtalit. So, dia bersesuaian. Dia seragam. Ikhtalit, kamu bergaullah wahai seorang lelaki. Jadi sekarang soalan minta kita tukarkan laras bahasa di sini, tukarkan dia macam gini. Kita jadikan ayat penyata di sini, tapi kita tujukan kepada jamak inath. Jamak al-inath. Maksudnya kita tukarkan laras siapa yang kita suruh itu dalam bentuk jamak al-inath. Maksudnya dalam bentuk jamak untuk ramai dan kepada perempuan. Okey? Okey, saya padam dulu. Okey. Maksudnya dalam ayat penyata yang pertama ni ada dua perkara yang perlu kita. Okey, untuk soalan begini kamu kena tulis balik, salin balik ke tepi keseluruhan, tapi yang mana perlu diubah? Okey, untuk soalan macam gini, yang perkara yang perlu ubah mengikut arahan adalah kata kerja. Kata kerja dan juga dhamir yang melekat dengan kata nama. Okey, dhamir yang melekat dengan kata nama. Jadi, kalau kita tukar ikhtalit ni untuk lelaki. Kalau untuk jamak dan ditujukan kepada perempuan, so macam mana kita nak tukar? Jadi kita kena merujuk balik tasrif fi'il amar, tasrif fi'lil amri. Jadi kalau ikhtalit untuk seorang, okey, ikhtalit untuk seorang. Jadi kalau dua orang, kalau fi'il amar, kita tambahkan alif. Ikhtalita untuk lelaki. Tapi kalau untuk perempuan, kalau untuk ramai, ikhtalitu. Macam ni, kita tambah waw alif di belakangnya. Okey? Tapi untuk perempuan pula macam mana? Ikhtaliti. Ikhtaliti. Kita tambah ya di belakang kata kerja. Okey? Kalau yang perempuan untuk dua orang, dia sama bentuknya dengan yang lelaki, ikhtalita juga. Okey? Tetapi untuk yang ramai, sekarang tujuan kita di sini jamak dan inath, muannas. Maksud inath tu adalah perempuan, muannas. So dia merujuk kepada dhamir antun, antunna. Dia merujuk kepada dhamir antunna. Jamak inath di sini dalam ayat pertama ini kita tujukan kepada jamak muannas. Kalau kita nak padankan dengan dhamir dia adalah antunna. Okey? Jadi kita tambah nun di belakangnya. Okey?
Kamu tengok sini, saya akan buat. Allah, salah. So ayat dia di sini yang perlu kita ubah tadi macam yang saya katakan adalah kata kerja dan juga dhamir yang bergabung dengan kata nama. Jadi kita ubah kat sini, salin balik tapi ubah pada dua perkaran. Okey. Jadi kita tulis macam ni. Ikhtaliti. Ikhtaliti. Astagfirullah. Ikhtalitna. Dia kan jamak kan dia kata kan? Ikhtalitna. Ikhtalit. Tak payah baris pun tak ada masalah. Sebab nanti kalau saya tersalah baris, so salah lagi teruk. Okey? Tak payah bariskan. Kita tahulah. Dari segi bacaan kita tahu. Ikhtalitna. Ikhtalitna. Al-ikhtilat syar'i. Fi apa? Muasyaratika. Ka ini untuk lelaki, anta, seorang, mufrad. So kalau perempuan, antunna, kita tambah nun, kunna. Fi muasyarati kunna. Muasyarati kunna. Macam tu. Jadi kamu sudah tukarkan dhamir yang ada pada ikhtalit tadi asal, kamu tukar kepada antunna untuk supaya dia seragam untuk dhamir antunna sebab dia jamak dan muannas, dan satu lagi pada dhamir di belakang tadi yang melekat dengan perkataan muasyarati kunna. Okey? Macam tu. Ada sebarang soalan tak? Jelas ke? Adib, Taufik, Anis, ada soalan ke? Jelas ke setakat ni? Hello? Jelas. Okey. Baiklah. Jadi ini adalah soalan yang pertama. Kalau kita tengok soalan yang kedua pula. Soalan kedua. Sekarang saya tanya kamu. Dia tujukan untuk lelaki kan untuk perempuan sekarang ni? Anta. Tata saffaha fil mawaqi'i al-lawiyati. Okey, dia tujukan untuk siapa ni rasanya? Untuk lelaki ke untuk perempuan? Lelaki. Berapa orang agak-agaknya? Seorang ke dua orang, tiga orang? Berapa? Seorang. Kalau untuk seorang, maksudnya sekarang dalam ayat yang jawapan kita akan ubah dua perkara ni, iaitu anta, kemudian kata kerjanya. Dua perkara ini yang dhamir yang pertama sekali kita perlu ubah dhamir, tukar kepada sesuaikan dengan arahan soalan iaitu kepada jamak dan muannas. So kalau anta untuk seorang, mudzakkar mufrad. So kalau kita tukarkan kepada jamak muannas, kalau anta maksudnya antun, antunna. Macam tu. Dan lagi satu dia untuk ramai, jamak. Okey, tatasaffaha. Okey. Ta yang pertama ini adalah ta yang berada di hadapan fi'il mudhari'. Okey? Maksud dia, perkataan ini asalnya adalah yang ini. Tasaffaha, fi'il madhi dia. Tasaffaha. Okey? Tasaffaha itu fi'il madhi. So kalau mudhari' dia, kita tambah ta atau ya atau nun ataupun alif di hadapan kata kerja tadi. Maksudnya tasaffaha ini dia adalah fi'il sulasi mazid dalam acuan apa? Dia punya wazan tafa'ala. Tafa'ala. Tasaffaha. Jadi kalau kita nak tujukan pada seseorang, kita tambah ta di hadapannya, jadilah tatasaffaha. Okey? Maksudnya kamu. Tasaffaha maksudnya melayari. Tatasaffaha fi. Maksud dia melayari. Okey? So kita nak ubah apa dia? Yang anta sama tatasaffaha. Kita nak seragamkan dengan jamak al-ina. So dua perkara itu saja yang perlu kamu ubah dan kamu kena salin balik. Okey? Jadi kalau kita salin balik macam inilah dia. Okey? Tekan sebentar kita pindahkan.
Okey. So jawapan di sini adalah, kamu tengok sini So anta, kerana dia minta kita tukar kepada jamak al-inath, so maksudnya kita tukarkan dia kepada jamak dan muannath. Mengikut dalam domir, dalam susunan domir, maksudnya anta, bawah sekali antun, antunna lah. Kita tukar dia kepada antun, antunna, antunna. Jadi domir dah berubah, kata kerja lagi perlu diubah. Sebab tata saffaha untuk seorang lelaki. Tapi sekarang soalan minta kita tukarkan kepada jamak muannath supaya dia seragam dengan domir antunna. Jadi macam mana? Tata saffaha untuk anta. Tata saffahani untuk dua orang lelaki. Tata saffahu tata saffahuna ramai, jamak lah untuk domir antum. So kalau antunna, antunna adalah tatasaffaha, tatasaffahani, tatasaffahuna, tatasaffahina, tatasaffahani, tatasaffahna. Jawapan dia adalah tatasaffahna. Antunna tata saffahna, macam ni. Antunna tata saffahna. Antunna tata saffahna. Macam ni. Antunna tata saffahna. Baru dia seragam dengan domir antunna, kamu semua perempuan. So dia barulah seragam dengan di sini jamak al-inath, jamak muannath. Dan maksudnya apa? Dia merujuk pada domir antun, antunna. Antunna tatasaffahna, kamu semua perempuan melayari al-mawaqi'i, laman ataupun laman web al-laghiyah, yang melalaikan. Al-laghiyah maksud dia melalaikan. Jadi yang ayat yang seterusnya ni kamu salin balik. Okey? Yang pasti kamu ubah dua perkara ini. Iaitu dhamir tadi daripada anta, sebab arahan soalan tukar kepada jamak al-inath, so dia merujuk kepada perempuan dan dia ramai. Jadi dia seragam dengan dhamir antun, antunna. Jadi bila domir dah antunna, maka kata kerja pun mesti seragam, mesti sesuai dengan domir. Jadi kita kata tatasaffahna, tatasaffahna. Macam tu. Okey? Tapi kalau tak baris pun tak ada masalah. Yang penting kamu tahu perubahan tersebut. Okey? Ada sebarang soalan setakat ni? Anis, Taufik dan Adib, jelas ke macam mana nak buat soalan begini? Ada soalan? Jelas Jelas. Okey. Sekarang kita lihat pula kepada soalan ketiga. Soalan ketiga ni dia tricky sikit. Kenapa saya kata tricky? Pertama sekali kita lihat kepada ni. Okey. Ihtarisi, kita baca dahulu. Ihtarisi minal makhadi'i wala tuhmili. Itu cara bacaan dia. Sekarang dia bagi maksud ihtarisi, kamu berjaga-jagalah, kamu berhati-hati, daripada kata kerja ihtarasa. Ihtarasa, mengambil langkah berjaga-jaga. Okey? Kemudian al-makhadi', daripada maksud dia tipu daya, segala tipu daya. Al-makhadi' adalah perkataan jamak. Okey? Berhati-hatilah kamu daripada tipu daya. Wala tuhmili, daripada tuhmili, daripada kata kerja ahmala. Ahmala. Okey? Ahmala membawa maksud
lalai. Maksudnya wala tuhmili, jangan lalai. Ahmala yuhmilu. Yuhmilu. Ahmala yuhmilu. Lalai. Okey. Jadi sekarang siapa masuk? Kita tengok dulu. Oh, tahu Fathul Hasib. Ahlan wa sahlan Fathul. Selamat tengah hari. Okey. Teruskan ya. Okey. Sekarang kalau kamu perhatikan, kamu rasa-rasa arahan di sini ditujukan kepada siapa? Soalan nombor 3 ni. Siapa boleh teka? Siapa boleh agak? Dia tujukan kepada lelaki ke kepada perempuan? Cuba teka. Soalan nombor 3, dia tujukan untuk lelaki ke untuk perempuan? Perempuan. Perempuan. Macam mana kamu tahu dia untuk perempuan? Macam mana tahu dia perempuan? Apa clue dia? Ya. Ada ya, betul. Ada ya. Kerana ada ya dekat sini, dia menunjukkan untuk perempuan. Okey. Kalau kamu perasan, soalan nombor 3 ini dia ada dua jenis kata kerja. Pertama sekali fi'lul amri. Fi'lul amr. Ihtarisi. Kamu berhati-hatilah wahai seorang perempuan. Kamu perempuan berhati-hatilah. Wala tuhmili, dan janganlah lalai. Okey, ihtarisi. Okey, ihtarisi ini adalah fi'il amr. Maka inilah poin ataupun tempat yang kita akan ubah nanti. Okey, perkara kedua adalah tuhmili. Tuhmili kalau kamu perhatikan dia adalah fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari. Kenapa bertukar kepada ya? Sepatutnya bukankah kita cakap kalau biasanya dia sepatutnya menjadi begini. Tuhmilina. Tuhmilina sepatutnya begini. Tapi kenapa tiba-tiba jadi tuhmili? Kerana apa di hadapannya tu adalah huruf la. La adalah huruf jazam. Huruf jazam. Huruf jazam bila dia masuk dekat depan fi'il mudhari, la, jangan, yang bermaksud perintah, larangan, kan? La tu jangan, kan? Dia bila dia berjumpa dengan fi'il mudhari macam ni, dia tak boleh kekal. Nun ni tak boleh kekal sebab la ini kita kata dia adalah adatul jazam. Maksudnya fi'il yang selepas daripada la ini mesti majzum. Majzum dia berbaris mati. Tetapi untuk fi'il yang ada dhamir macam begini, kita tak boleh jadikan baris mati pada nun tu, tak boleh. Tetapi kita ubah cara majzum itu. Tanda dia mati bukan dengan dikasih baris mati huruf nun, tetapi kita buangkan nun di belakang. So itu cara dia berubah. Bila mana fi'il mudhari dimasuki ataupun didahului dengan adatul jazam. Untuk kata kerja yang berkaitan dengan dhamir anti, antunna, antuma, anta, kamu kena gugurkan nun. Sebab itu dia berubah macam tu. Okey? Wala tuhmili, jangan kamulah lalai. Okey, sekarang kita lihat pula kepada dia punya. Kita kembali kepada soalan lah. Okay. Soalan kita sekarang, soalan yang diberikan kepada kita mesti ubah laras dhamir yang terkandung dalam ayat penyata ni, tukarkan dia kepada jamak inath. Maksudnya, tadi kan ihtarisi untuk anti, betul tak? So kita kena tukar kepada antunna. Maksudnya dhamir yang terkandung dalam mana kedua-dua kata kerja ini, kamu mesti sesuaikan dengan dhamir antunna. Sebab tuhmili ni untuk anti, perempuan. Ihtarisi untuk anti. Soalan minta kita tukar kepada antunna, yang jamak dan juga untuk perempuan. Okey? So kita ubahlah. Kita ubah, okey? Jadi di sini jawapan dia. Kita tengok sini. Kita tulis. So sepatutnya kita nombor 2 ni. Nombor 3. Okey. Ihtarisi untuk perempuan. So kalau ramai antunna sepatutnya jadi ihtarisna. Macam tu. Ihtarisna.
Okey? Sebab ingat dia adalah fi'il amar. Fi'il amar untuk antunna, okey, untuk antunna macam ni, dia hanya perlu ditambah nun berbaris atas di belakang kata kerja. Okey? Tambah nun sahaja. Okey, ihtarisna, nun berbaris atas. Ihtarisna. Salin balik baki ayat. Minal makhadi' wala wala apa? Tuhmili. Jadi tuhmili untuk anti. Sekalau untuk perempuan, asalnya dia begini kan? Tuhmilna. Macam tu. Betul tak? Jadi perlu diubah ke tak? Nak dikasih baris mati ke tak? Tak perlu, sebab dia merujuk kepada dhamir antunna. Tak ada masalah. Kekalkan sahaja wala tuhmilna. Begitu je lah. Wala tuhmilna. Kenapa? Perlu tak kita bariskan mati? Tak perlu. Okey? Tidak perlu. Okey. Jelas ke untuk soalan nombor 3 ni? Ada sebarang soalan kamu nak tanya? Takut tak jelas? Ada soalan ke? Ada sebarang soalan? Tak ada Jelas. Saya harap kamu jelas. Okey. Satu tips untuk soalan begini, kamu kena mahirkan berkenaan tasrif. Tasrif fi'il kamu kena betul-betul mahir. Okey, bagi fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Okey? Kamu kena betul-betul jaga kamu punya tasrif. Okey. Kemudian soalan keempat. Soalan keempat pula, dia kata, kita padam dulu padam. Nanti yang tak datang kamu boleh, yang ni terlepas kamu boleh tengok video Okey. Soalan keempat dia kata hal ta'zim. Hal kata tanya kan? Ada wawatul istifham. Hal ta'zimu an tusharika al-amal at-tatawwu'i. Hal ta'zimu an tusharika. Kenapa baris kaf tu berbaris atas? Kerana dia dimulakan dengan an. Ingat lagi tak? An ni an, lan, idzan, kai. Ini ada kita panggil sebagai adawat an-nasbi. Maksudnya bila mana salah satu daripada 4 huruf ini dia duduk di hadapan kata kerja fi'il mudhari fi'il mudhari, huruf akhir kata kerja itu akan berbaris atas, macam dalam tusyarikan. Macam tu. Okey? Sekarang dia, apakah perkara yang perlu kita kenal pasti yang mana nak diubah pada kata kerja? Ta'zimu dan tusyarika. Sekarang laras bahasa ayat nombor 4 ini dia tujukan untuk seorang lelaki. Dia tujukan untuk anta. Dia tujukan untuk, maksudnya domir yang terkandung dalam ayat nombor 4 ni adalah anta. Ditujukan untuk seorang lelaki. Okey? Arahan soalan minta kita tukar kepada apa dia? Jamak al-inath, maksudnya tukar kepada dhamir hunna. Dhamir hunna. Okey? Macam tu. Jadi macam kita nak ubah? Tukar pada ta'zimu dan tusyarika ini kepada dhamir, masukkan dhamir hunna dalam kedua-dua fi'il mudhari ini. Ta'zimu anta. Jadi kalau untuk antunna kita kata apa? Apa yang kita cakap? Anta ta'zimu, antuma ta'zimani, antum ta'zimuna, anti ta'zimina, antunna antuma ta'zimani, antunna ta'tazimna, ta'zimna,
ta'zimna. Okey? Ta'zimna. Macam tu. Ta'zimna. Hal ta'zimna. Okey, hal adakah ta'zimu membawa maksud kamu berazam, kamu berniat. So kalau kita cakap hal ta'zimna, adakah kamu semua perempuan berminat? Berniat. Okey, ta'zimna. So sekarang baru dia seragam dengan domir kunna pula. Domir antunna. Okey, baru dia sekarang sesuai dengan domir antunna, yang mana merujuk kepada jamak al-inas. Okey, hal ta'zimna macam kita nak cakap tusyarika untuk seorang lelaki. Kalau untuk perempuan kita cakap tusyarikna. Baru dia seragam dengan domir antunna. Hal ta'zimna an tusyarikna, adakah kamu wahai perempuan yang ramai berazam, berminat, an tusyarikna, menyertai apa? Al-amala at-tatawwu'i. Ini kamu salin balik ke sinilah. Al-amal at-tatawwu'i ini adalah maksud dia kerja sukarela. Volunteerism. Sukarela. Macam itulah kerja sukarelawan. Macam gitulah. Okey, saya nak fokuskan dekat sini. Perhatikan pada al-amala at-tatawwu'i ini, kalau kamu perhatikan ada alif lam kan di hadapan ni. Agak-agak dia ini kita panggil mudhaf-mudhafun ilaih ke ataupun sifat wa mausuf? Cuba teka yang mana satu. Agak-agak pada perkataan al-amala at-tatawwu'i, dia bentuknya tarkib idhafi ke tarkib an-na'ti? Sifat mausuf ke ataupun mudhaf-mudhafun ilaih? Yang mana satu? Taufik, Fathul, Adib, Izzati, cuba teka yang mana satu. Adakah dia itu sifat mausuf ataupun mudhaf-mudhafun ilaih? Yang mana satu? Cuba teka. Mudhaf-mudhafun ilaih. Betul? Yakin ke? Mudhaf-mudhafun ilaih ke atau sifat mausuf? Cuba teka. Ingat balik. Apa dia? Sifat mausuf. Kenapa sifat mausuf? Kerana kamu perhatikan, ingat, sifat mausuf ni dia mesti seragam. Dari segi, tengok, kamu perhatikan ya, dia ada alif lam kan depan ni kan? Betul tak? Ada alif lam. Ini pun ada alif lam. Kemudian, adakah dia ada tata anis ke belakang tu? Maksudnya, kedua-dua perkataan ini sama gender, mudzakkar. Baris pun sama. Kau perhatikan, tusyarika al-amala at-tatawwu'iyya. At-tatawwu'iyya sepatutnya kita baca, bukan tatawwu'i begini ya, salah. Maksudnya, perkataan ataupun frasa nama al-amala at-tatawwu'iyya ini adalah sifat dan ini mausuf dia. Okey? Jelas hati-hati. Ingat, kalau dia mudhafun ilaih, maksudnya apa? Perkataan kedua itu mesti berbaris bawah. Dan biasanya perkataan yang pertama dia dalam mudhaf dan mudhafun ilaih dia tidak ada alif lam. Perkataan kedua tu biasanya ada alif lam. Okey? Saya harap jelas ya. Kamu boleh bezakan di antara sifat mausuf dan mudhafun ilaih. Okey? So kita telah selesaikan soalan nombor 4. Sekarang kita tengok kepada soalan yang terakhir. Soalan terakhir iaitu ada miskin. Okey. Soalan terakhir, ya talibatu. Ya talibatu, wahai
pelajar perempuan, wahai kamu, wahai pelajar perempuan. Maksudnya dia macam saya tengah menyuruh seorang perempuan, macam saya cakap dengan Izati lah sekarang ni. Ya talibatu. Saya maksudkan siapa? Si Izati lah. La tatakallami. La tatakallami fil maktabah. Izati mana? Izati ada ke? Betul, Izati kan? Mana dia lagi? Astagfirullah. Anis 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 ada tak? Anis masih bersama kita ke? Okey. Sekarang saya kata, ya talibatu, wahai, macam saya cakap pula untuk Anis lah, ya talibatu, la tatakallami. La tatakallami. Salah. La tatakallami. La tatakallami. Jangan bercerita, jangan berbual fil maktabah. Saya rasa semua tahu al-maktabah tu maksud dia apa ya? Maksud dia perpustakaan. Jadi kamu kata apa kat sini? Sekarang ayat nombor 5 ini kamu tujukan untuk seorang perempuan, macam kamu tengah bercerita dengan si Anis. Kamu tengah memberi arahan untuk si Anis seorang. Sekarang soalan minta kita tukarkan untuk jamak dan inath, muannas. Jadi kalau kamu perhatikan nombor 5 ini, ayat dia untuk anti, betul tak? Ayat dia untuk anti. Tapi soalan minta kita tukarkan kepada antunna. Antunna. Okey? Maksudnya ada dua perkara yang perlu kamu ubah, iaitu pertama sekali apa dia? Isim ni. Talibata yang merujuk kepada seorang perempuan, dan kata kerjanya ni pun kamu perlu ubah. Kamu seragamkan dengan domir antunna. Okey? Kenapa la tatakallami? Mana nunnya? Sebab di hadapannya ini ada la. Ingat lagi? La, jadi dia menggugurkan nun. Maksudnya apabila ada huruf la di hadapan kata kerja, okey, dia akan menyebabkan fi'il mudhari' tersebut menjadi majzum ataupun jadi baris mati. Okey? Apa pula? Okey. Jawapan di sini. Okey. Sekarang kamu perhatikan ya talibata. Ya talibata. Apa ini kan untuk mufrad, betul tak? Seorang perempuan. Jadi kalau ramai apa kita cakap? Ya talibah. Jamak kepada jamak muannas salim untuk talibata apa? Ya, cuba teka, siapa tahu? Jamak muannas salim bagi talibatu. Cuba teka, apa dia? Itu kan jamak muannas salim. So kalau kita nak tukar kepada jamak, maksudnya mufrad muannas. Tapi kalau kita nak tukar kepada jamak muannas salim, macam mana kita nak ubah? Siapa tahu? Apa dia yang perlu kita ubah? Siapa tahu? Hello? Hello? Semua ada ke? Ya talibatu. Itu kan mufrad muannas. So kalau tukar kepada jamak muannas salim, agak-agak apa jadi? Tambahlah alif tadi belakangnya. Jadi ya talibati. Ya talibati. Gitu je lah. Ya talibati. Tak boleh kekal lah. Maksudnya kita kena salin balik. Yang baki tu la, kekalkan. Tatakallami ni kan untuk seorang perempuan. Daripada kata kerja apa? Takallama yatakallamu. Daripada takallama. Okey? Takallama. Macam tu. Takallama yatakallamu, bercakap. Okey?
dalam acuan, dalam wazan tafa'ala. Tafa'ala. Jadi yatafa'alu, yatakallamu. Okey? Tapi sekarang dia bercakap untuk anti. So dia jadi beginilah. Sepatutnya asalnya dia begini. Tatakallami. Nah, asalnya macam ni Tatakallamina baru seragam dengan domir anti. Tetapi di hadapannya ini adalah, betul tak? Adalah. Jadi macam biasalah la ni ada tul jazam. Ada tul jazam bila bertemu dengan fi'il mudhari yang ada melekat dengan domir anta, kita kena gugurkan nun. Okey? Kemudian kalau kamu perhatikan, kita sekarang diminta untuk tukarkan dia kepada antun, antuna, mengikut domir antunna. Jadi sepatutnya kita akan jadikan la tatakallamna. La tatakallamna. Okey? Dia macam begini jadinya. Ya talibati la tatakallamna. Maksudnya kamu hanya perlu tukarkan dia itu kepada huruf nun. Kalau kamu tu boleh bariskan, kasih baris. Tatakallamna. Macam ini je. Tatakallamna. Barulah yang baki ni kamu salin balik. Fil maktabah. Salin balik di sini. Okey? Jadi barulah sekarang ayat baharu kita ini bertepatan mengikut arahan soalan, iaitu tukarkan kepada jam'il inath. Maksudnya tukarkan mengikut domir antunna. Antunna. Okey? Ingat apa-apa kalau kamu perhatikan di sini, okey? Yang kebanyakan yang kita ubah pertama sekali adalah kata kerja dia. Okey, kata kerja. Kemudian domir yang bergabung dengan kata nama yang terdapat dalam ayat tersebut. Itu perkara kedua yang kamu perlu ubah. Dan perkara ketiga, kalau dia masukkan kata nama yang umum macam talibata. So, kalau kita nak tukar kepada kehendak soalan itu jamak dan al-inath, so maksudnya perkataan ini mufrad muannas. So kamu kena tukar dia kepada dalam bentuk jamak muannas salim. Okey? Syabab, ada sebarang soalan tak setakat ni? Jelas ke? Anis, Taufik, Adib, Fathul, ada sebarang soalan ke setakat ni? Tak ada. Ada Okey. Sekarang kita dah selesai kepada bentuk soalan. Ini saya bawa hari ini kerana dia antara soalan yang begitu kerap ditanya dalam soalan peperiksaan. Okey? Saya rasa mungkin dalam peperiksaan di sekolah kamu pun mungkin ada keluar benda ni. Betul tak? Jadi kamu boleh tackle lah soalan ni. Boleh jawab lepas ni kalau keluar lagi. Okey? Okey, soalan yang seterusnya ni saya save untuk waktu akan datang. Saya tak nak jawab dulu. Sebab benda ni dia, bagi saya soalan ni adalah payah sikit sebenarnya. Sebab dia bagi contoh. Kamu kena buat contoh, dia bagi satu arahan yang jelas, kamu datangkan contoh. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Ini bagi saya mudah. Okey, kamu tengok sini Soalan masih muka surat yang sama masih muka surat yang sama. Okey, soalan seterusnya ini kalau kamu perhatikan, dia minta kita dua benda. Daripada kita dua benda. Pertama sekali datangkan contoh, misal. Kemudian contoh yang terdapat mengikut soalan tersebut kamu letakkan dalam ayat yang sempurna. Ayat yang sempurna. Jadi dia bagi kepada kamu 5 wazan. 5 wazan, tinggal kamu datangkan contoh bagi setiap wazan tersebut. Okey? Kita pertama sekali kita ada wazan mif'alun. Mif'alun. Itu yang pertama. Yang kedua mustaf'ilun. 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 Wazan yang ketiga mufa'alatun. Mufa'alatun. Wazan yang keempat yufa'ilu. 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 Dan wazan yang terakhir maf'ulun. Maf'ulun.
maf'ulun. Okey. Saya nak tanya kamu. Dalam kelima-lima wazan yang dia bagi ni, yang mana satukah terkategori termasuk kategori fa'il? Wazan untuk fa'il. Siapa tahu? Antara 1 sampai ke 5. Daripada 1 sampai 5, yang mana satu termasuk dalam khas untuk fa'il? Lagi-lagi fa'il mudhari'. Yang mana satu? Cuba teka. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana satukah wazan ini adalah wazan fa'il? Cuba teka. Yang mana satu? Siapa tahu? Siapa boleh agak? 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana satu bersesuaian dengan wazan fa'il mudhari'? Ada yang boleh teka? Agak-agak apa dia? Yang mana satu wazan tu? Adib, Anis, Taufik, Fatkul. Soalan nombor 5 ni, yang mana satukah bersekepatan, bersesuaian dengan wazan fa'il mudhari'? Cuba teka. Yang mana satu? Nombor 4. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Okey? Itu nombor 4 tu. Okey? Okey, soalan seterusnya sebelum kita menjawab ni. Yang mana satukah merujuk kepada, dalam nombor 5 ni, yang mana satukah merujuk kepada masdar? Masdar, siapa tahu? Masdar daripada 1 sampai 5 ni, 4 kita kecualikanlah. 1, 2, 3 dan 5, yang mana satukah terkategori dalam wazan masdar? Masdar ni kata terbitan. Cuba teka yang mana satu. Siapa boleh agak? Jelas ke soalan saya? Jelas? Yes. Yang mana satu merujuk kepada wazan masdar? Ini fa'il. Ini dia. Ini masdar. Okey, itu adalah masdar. Kalau kamu perhatikan, ini wazan masdar daripada pattern ataupun daripada acuan pola kata kerja fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. So masdarnya mufa'alatun. Mufa'alatun. Okey. Nombor 5 ni kalau kamu perhatikan, dia adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul bagi as-sulasi. Isim maf'ul bagi kata kerja 3 huruf. Okey. Ini fa'ala yufa'ilu. Okey. Nombor 1 ni paling mudah sebenarnya. Dia adalah ismul alat. Ismul alat. Kata nama benda. Okey, kata nama benda. Dan yang nombor 2 ni dia kita panggil sebagai ismul fa'il. Isim fa'il dia ni nombor 2, tetapi isim fa'il ghairu sulasi. Ismul fa'il ghair as-sulasi. Kenapa kita katakan isim fa'il bagi kata kerja lebih 3 huruf? Kenapa? Kerana asal dia kalau kamu perhatikan, dia adalah daripada kata kerja istaf'ala. Betul tak? Istaf'ala. Istaf'ala. Kemudian isim fa'il yang terbentuk kata nama pelaku bagi kata nama untuk kata kerja yang lebih daripada 3 huruf, kamu buang itu ni, dia punya hamzatul wasal, alif lah. Alif tu kita gantikan dengan huruf mim. Mim itu berbaris depan. Manakala huruf sebelum huruf akhir kasih baris bawah. Jadilah kata nama pelaku, isim fa'il dia. Okey? Okey ya Syabab, kita berpindah dahulu ke link kedua boleh? Kita nak habis dia punya tempo.
Boleh tinggalkan link ini, sila masuk ke link yang kedua. Boleh? Masuk link kedua yang saya share tadi. Okay? Okay. Ahlan wa sahlan. Kita kembali lagi. Okay. Sekejap saya share. Baiklah. Okay, kita sambung sikit lagi kita nak habis. Baiklah. Untuk ni. Okay, kita kembali. Nampak saya harap nampak jelas di hadapan kamu. Soalan seterusnya ini dia minta kita datangkan contoh bagi setiap wazan. Dah kamu berikan contoh, bawa masuk contoh, guna contoh tersebut dalam satu ayat yang sempurna. Okey? Jadi, soalan ini bentuk soalan begini adalah format yang biasa juga keluar dalam peperiksaan sebenar. Jadi saya mahu kamu biasakan dirilah untuk berhadapan dengan soalan begini. Okey. Jadi, rasa-rasa apakah contoh bagi wazan yang pertama ni? Apa yang paling mudah untuk kamu ingat, kamu boleh hafal. Okey? Maksud saya, setiap wazan yang kamu dah pernah belajar sebelum ni. Okey, soalan begini, soalan begini kamu kena ingat tips dia, kamu ingat satu contoh bagi setiap wazan. Apa-apa wazan yang kamu pelajari sepanjang tingkatan 4, tingkatan 5, hafal satu contoh. Itu tips dia. Okey? Macam mif'alun. Ini kan wazan, ini kan acuan untuk isim alat. So, hafal satu contoh yang mudah. Sebagai contoh, mif'alun. Apa yang kamu terfikir? Yang terlintas di fikiran kamu? Apakah contoh yang bersesuaian, yang seragam dengan wazan mif'alun? Rasa-rasa apa yang kamu terlintas di fikiran kamu? Kalau saya sekarang, saya terfikir satu perkataan. Miftahun. Macam tu. So, kamu bagi contoh. Miftah. Kemudian, jangan letak contoh saja. Kamu kena bawa masuk dalam ayat. Gunakan perkataan tadi, miftah, yang contoh tadi untuk setiap wazan tu dalam ayat kamu. Buat ayat yang paling mudah, yang menjelaskan maknanya. Yang menjelas maknanya. Okey, kita kembali lagi. Saya tengah bagi untuk kita tengah analisis untuk soalan pertama. Mif'alun, so ingat contoh, ingat satu contoh mudah bagi setiap wazan dalam apa sahaja topik yang kamu pelajari, topik nahu dan topik saraf lah terutamanya dalam tingkatan 4, tingkatan 5. Ingat setiap satu contoh bagi setiap wazan. Okey? Sekejap macam ni. So, mif'alun yang paling mudah kamu ingat, miftahun. Miftahun. So, gunakanlah perkataan tersebut, miftah, contoh itu dalam ayat. Mungkin kamu boleh cakap apa? Sebagai contoh, saya cakap apa contoh yang paling mudah?
Miftahun. Apa kita boleh cakap ya? Contoh yang paling mudah untuk kita buat ayat menggunakan miftah. Siapa boleh bagi idea? Miftah. Mungkin kamu boleh cakap apa ya kita boleh cakap apa contoh yang paling mudah ya. Mungkin kamu boleh cakap macam ni. Al-miftah ada saya boleh. Saya rasa kamu boleh cakap ini. Al-miftah alal kursi. Kunci tersebut di atas kerusi. Macam tu. Buat ayat macam tu je lah. Buat ayat yang menjelaskan maknanya dan kamu faham macam mana dia. Okey? Macam tu. Jadi, betul lah kamu dah bagi contoh dan kamu dah gunakan contoh tersebut dalam ayat. Senang kan? Macam tu je. Okey? Untuk soalan seterusnya, soalan seterusnya iaitu dia kata mustaf'ilun. 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 Ingat. Contoh yang paling mudah, mustaf'ilun. Kamu mesti fikir istaghfara. Betul tak? So, mustaghfirun. Macam tu je lah. Kamu ingat satu contoh atau apa saja contoh yang bersesuaian, kemudian kamu boleh gunakan dia dalam ayat kamu. Mungkin kamu boleh cakap macam ni kita cakap kan. Contoh dia kat sini ya. Kita tulis contoh dulu iaitu mustaghfir. Macam tu, mustaghfir. So kamu bawa masuk dalam ayat. Kamu boleh cakap apa dia? Zahaba al-mustaghfir. Telah mustaghfir ni apa maksud dia? Orang yang memohon keampunan. So zahaba al-mustaghfir ilal masjid. Macam tu je lah. Jelas tak makna dia? Jelas. Seorang yang memohon keampunan telah pergi ke masjid. Ayat yang paling mudah yang kamu boleh gunakan terus. Macam tu je. Baiklah, untuk soalan ketiga ni dia kata apa tahu? Mufa'alatun. Mufa'alatun ni maksud dia dia kan wazan, betul tak? So wazan, bagi wazan masdar, kata terbitan. Apa kata terbitan yang ataupun masdar yang kamu teringat yang bersesuaian dengan acuan mufa'alatun, so kamu bawa masuk sebagai jawapan. Datangkan contoh dia. Apa contoh dia? Sebagai contoh apa kita boleh bagi ya? Apa contoh perkataan dalam wazan dalam acuan mufa'alatun? Cuba teka apa dia? Apa contoh perkataan? Hasif, Adib, Taufik. Apa orang kata? Apa contoh perkataan yang terada yang duduk dalam wazan mufa'alatun? Apa yang kamu terfikir? Agak-agak apa dia contoh perkataan tersebut? Cuba teka. Cuba bagi satu contoh yang kamu terlintas di fikiran. Apa mufa'alatun. Apa ya? Apa contoh yang kita boleh bagi? Cuba kamu berkongsi dengan saya. Kita kongsi sekali. Saya tak terfikir perkataan dia ni. Raja'a, kata kerja raja'a, yuraji'u, muraja'atun. Muraja'atun, ulang kaji. Kan betul tak? Muraja'atun, muraja'a. Jadi kamu gunakan contoh tersebut dalam ayat kamu. Ingat, masdar ni dia boleh menjadi maf'ul mutlak dalam ayat. Jadi kamu boleh gunakan dia. Tapi syaratnya apa? Kamu kena gunakan kata kerjanya. Mungkin kamu boleh baca macam ni. Raja'a, ulang kaji, Zaidun. Kan?
Muraja'a Zaidun Al-Quran. Okay. Muraja'atan. Gunakan dia sebagai maf'ul mutlaq dalam jumlah fi'liyah kamu. Tapi syaratnya kamu kena gunakan kata kerja bagi masdar tersebut. Baru sesuai, baru ngam. Okey? Jelas Raja'a Zaidun al-Qur'ana muraja'atan. Maksudnya Zaidun betul-betul mengulang kaji Al-Quran. Kita tegaskan si Zaidun tak bermain-main ke dalam proses mengulang kaji Al-Quran. Jadi itulah fungsi masdar di sini berfungsi sebagai maf'ul mutlaq, kita panggil dalam bahasa Arab. Tetapi syaratnya macam mana? Syarat penggunaannya mesti guna kata kerja masdar tersebut. Okey? Jelas Ada sebarang soalan ke setakat ni? Ada sebarang soalan? Jelas ke semua? Jelas Saya harap kalau kamu ada soalan kamu boleh tanya terus ya. Okey. Soalan nombor 4. Dia bagi kata kerja fi'il mudhari' fa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu. Ingat satu contoh yang paling mudah. Mungkin kamu boleh cakap fa'ala yufa'ilu, kamu gunakan, ingat contoh ni, yukarrimu. Memuliakan. Yukarrimu, memuliakan. So itulah contoh kata kerja dia. Kemudian gunakan dia dalam ayat kamu. Kamu boleh cakap yukarrimu. Yalah, mestilah dia di hadapan kan, kata fi'il, jumlah ismi, jumlah fi'liyah. Yukarrimu al-mudiru, guru besar telah sedang memuliakan siapa? Ad-dhaifa, tetamu. Sorry. Ad-dhaifa. Guru besar sedang memuliakan, sedang melayan siapa? Ad-dhaifa, tetamu. So, jelas tak makna dia? Jelas. Penggunaannya pun tepat. Macam tu. Okey? Tisu mu. Okey, dan soalan yang terakhir kalau kamu perhatikan, dia adalah isim maf'ul. Isim maf'ul untuk fi'il sulafi. Fi'lus sulafi. Okey? Okey. Ingat satu contoh bagi setiap wazan. Tips soalan begini, ingat satu contoh yang mudah dan kamu pandai bawa masuk dalam ayat kamu. Okey? So maf'ul. Kamu mungkin terfikir apa? Kamu boleh cakap maf'ul, mashrub. Betul tak? Diminum. Mashrubun. Diminum. Jadi kamu hanya perlu lengkapkan ayat ini. Biasanya kalau soalan yang berkaitan ataupun kalau wazan yang berkaitan dengan isim maf'ul ni, senang je. Kamu jadikan ayat itu dalam bentuk jumlah ismiyah. So kamu hanya memerlukan mubtada dan khabar sahaja. Jadi kamu boleh kata macam mana ayat kamu? Ayat mudah, 2 perkataan sahaja untuk soalan begini. Apa dia? Kamu boleh kata kan diminum. Jadi kamu datangkanlah benda yang diminum tu. Mungkin kamu boleh cakap asyai. Okey? Asyayu. Syai ni apa? Teh. Asyayu, teh tersebut mashrubun, sudah diminum. Mashrubun. Ini kan mubtada, betul tak? Mubtada. So ini ada khabar, maksudnya kamu gunakan isim maf'ul ini, apa dia? Sebagai khabar dalam jumlah ismiyah kamu. Jadi lengkaplah maknanya, jelas penggunaannya, sesuai penggunaannya, lengkap dah. Jadi ingat, untuk soalan begini, ingat satu contoh bagi setiap wazan. Asyayu, teh tersebut ataupun teh ini, mashrubun, sudah diminum. So jumlah ismiyah yang terdiri daripada mubtada dan khabar.
jumlah. Inilah ayat kita. Ayat sempurna. Macam tu. Okey? Jelas Ada sebarang soalan ke untuk soalan ini? Hello? Ada sebarang soalan ke? Ada pertanyaan? Fathul, Taufik, Adib, ada soalan tak yang kamu nak tanya? Untuk soalan setakat ini, 2 soalan hari ini. Hello? Ada soalan ke? Semua okey ke? Line okey ke? Taufik, Adib, Fathul. Okey Jadi ada sebarang soalan ke untuk tutor kelas kita hari ini? Ada soalan yang kamu nak tanya berkenaan apa yang kita pelajari hari ini? Ingat, soalan begini, untuk soalan nombor 3 ni saya tekankan lagi sekali, ingat, kamu kena ingat satu contoh paling mudah bagi setiap wazan kata kerja ke, wazan isim sama ada masdar ataupun isim fa'il, isim maf'ul. Kamu kena ingat satu contoh yang mudah supaya kamu boleh letakkan dalam jawapan kamu. Sebab biasanya soalan dia beginilah. Dia minta contoh dan gunakan contoh tersebut dalam ayat kamu, dalam jumlah mufidah. So ingat benda-benda begini, okey? Saya rasa kalau tak ada ni, kita boleh tamatkan kelas kita kalau tak ada soalan lah. Jadi untuk minggu hadapan, kalau betul minggu depan kita ada kelas, so kita akan fokus pula kepada bentuk soalan yang nombor 2 ni. Kita akan fokus soalan nombor 2 ni, dia bagi saya dia quite aras kesukaran dia tahap tinggi sebenarnya. Dia berkaitan dengan nahu. Okay, so kita akan try jawab 3 bentuk soalan macam begini minggu hadapan. Okay? Ada sebarang soalan ke yang kamu nak tanya sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini? Ada soalan? Ada sebarang soalan yang kamu nak tanya? Taufik, Adib dan Fathul. Kalau yang terlepas, nanti kamu boleh tengok rakaman video, okey? Kalau tiada macam tu, saya minta maaf atas kelewatan hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan kesudian kamu untuk hadir ke kelas tutor. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Jangan lupa ulang kaji. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.